Salam sejahtera, anda menonton Agenda Awani Asia dan sudah tentu ini adalah platform dan juga ruangnya kami bawakan diskusi dan juga perbincangan berkaitan dengan perkembangan semasa di peringkat Asia ataupun di peringkat serantau ini. Tetapi untuk minggu ini kalau ada masa untuk kita melihat pada diskusi berkaitan dengan ke arah mempercepat dan juga pertumbuhan pembangunan industri ekonomi serantau, kerana saya nak kaitkan dengan apa yang boleh kita bincangkan, iaitu khususnya melihat kepada segitiga pertumbuhan Indonesia, Malaysia, Thailand ataupun disebut sebagai IMTGT. Indonesia, Malaysia dan juga Thailand adalah negara jiran yang berkongsi tentang hubungan sejarah, budaya dan juga bahasa yang rapat. Kalau melihat daripada sudut geografinya, selatan Thailand dan juga utara Malaysia berkongsi sepadan darat yang terpisah dengan kepulauan Sumatera Indonesia yang mana terpisah dengan selat yang begitu sibuk di dunia iaitu Selat Melaka. Tetapi kalau lihat kepada ketiga-tiga buah negara, Indonesia, Malaysia dan juga Thailand ini berkongsi tentang hubungan ekonomi yang rancak dan juga berkembang. Jadi untuk waktu ini, kalau boleh kita nak melihat kepada bagaimana dan juga sejauh mana signifikannya pertumbuhan integrasi ekonomi serantau untuk ketiga-tiga buah negara ini, khususnya melalui sektor pelancongan. Jadi untuk waktu ini, kalau boleh saya nak bersama dengan rakan yang cukup setia bersama dengan Agenda Awani Asia, Zhang Hong, wartawan kumpulan media Cina CMG, dan seorang lagi tetamu yang sering kali kita suka untuk mendapatkan buah fikirannya tentang sektor pelancongan, Encik Uzaidi Udanis, Presiden Majlis Pelancongan Malaysia MTC. Zhang Hong, kalau boleh saya mulakan dengan Encik Uzaidi dahulu. Encik Uzaidi, kalau sebelum kita bercakap tentang ekonomi serantau Indonesia, Malaysia dan Thailand dan apa signifikannya kepada sektor pelancongan, kalau boleh saya difahamkan tentang Motex sendiri menjangkakan untuk tahun ini dapat ataupun berusaha untuk menarik 16.1 juta pelancong asing dengan rekod ataupun catatan 49.2 bilion hasil pelancongan untuk negara. Mungkin terlalu awal untuk saya bertanyakan di mana sebenarnya kedudukan, adakah berjaya ataupun sejauh mana adakah on track ataupun tidak sasaran ini, tetapi untuk tempoh suku tahun yang pertama ini, di mana sebenarnya kedudukan sektor pelancongan kita pada waktu ini? Ya, terima kasih Fauzi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua, dan saya amat gembira apabila saya balik daripada ITB. Saya menghadiri acara ITB, iaitu pameran pelancongan yang terbesar di dunia, baru balik 2-3 hari lepas. Jadi kita lihat Malaysia semakin ramai pengiat-pengiat industri pelancongan yang gemar untuk mempromosikan Malaysia. Ini adalah satu development atau satu perkembangan yang bagus, di mana semua negara di ITB, di pameran ITB Berlin tu mengharapkan pelancong yang lebih ramai. Jadi Malaysia pun mengambil bahagian, dan saya lihat perkembangan yang positif. Walaupun negara Thailand amat agresif, walaupun negara Indonesia pun sangat agresif, mempunyai pavilion yang sangat besar. Tapi kita harus lihat di mana tahun ini adalah tahun recovery, tahun pemulihan, di mana kita baru nak pulih selepas pandemik ni. Jadi banyaklah perkara-perkara yang perlu diambil kira, dan terutama sekali dengan penerbangan yang tidak cukup, dengan kos penerbangan pun agak mahal. Ini adalah antara cabaran yang saya rasa tu. Tapi apabila pihak menteri yang berhormat, menteri saya pun baru balik daripada berjumpa dengan yang berhormat menteri tadi, bersama dengan YBM, Datuk Seri Tiong King Sing, bersama dengan pasukan beliau, dan kita menukar pendapat dan membuat engagement. Saya lihat pihak kementerian amat fokus untuk mendapatkan 16 juta, dan saya rasa dengan adanya kerjasama antara pihak Motex dan juga pihak-pihak industri players bersama dengan MITA atau dengan Malaysia Tourism Council, akan kita gerakkan supaya kita dapat target. So far alhamdulillah kita lihat banyak penerbangan penuh, dan kalau kita tengok ke KLIA Airport, di penerbangan airport penuh. Tetapi kita harus fikir tentang kemudahan kita. Janganlah kita kalau boleh baikilah kereta api yang daripada terminal tu, baikilah secepat mungkin supaya menyenangkan pelancong-pelancong sampai je dia naik kereta api naik kereta api ke terminal yang central. Janganlah kita hanya menggunakan bas saja. Jadi ini benda-benda perkara-perkara ini saya faham ia ada satu perkara pemulihan, dan saya harap setiap pihak harus mengerjakan ataupun menjalankan tugas-tugas mereka, dan pihak MAB Malaysia Airport harus mencari penerbangan-penerbangan baru untuk kita mendapatkan pelancong lebih ramai. Jadi ini adalah satu kerjasama yang kita harus semua, bukan sahaja seorang saja, tapi all the players.
Fauzi. Okey, baik Zah Hong, mungkin ini bukan kali pertama kita bercakap dan juga berdiskusi berkaitan dengan sektor pelancongan. Malah saya ingat lagi sebulan yang lepas Zah Hong juga turut berkongsi bagaimana apabila pemerintah di China memutuskan untuk memansuhkan dasar sifar COVID-19 dan juga memberi peluang untuk membuka pintu sepadan antarbangsanya untuk sektor pelancongan. Selepas hampir 2 bulan setelah dasar itu dimansuhkan, bagaimana perkembangan kalau boleh dikongsikan sektor pelancongan di China? Zhang Hong. Terima kasih Fazi. Ya, sebenarnya kalau sudah lebih 2 bulan lah, dan kalau dalam tempoh tersebut aliran rentas sempadan sudah mencatat 40 juta orang, iaitu menaiki lebih 100% berbanding tempoh yang sama tahun lalu. Dan kalau pada masa yang sama sebenarnya juga lebih ramai macam orang asing nak datang ke China juga dalam tempoh yang sama. Kalau custom imigrasi China juga sudah mengeluarkan lebih 30.36 juta paspor untuk paspor biasa dan lebih 122,000 itu paspor visa dan untuk visa biasa dan juga permit tinggal untuk warga asing. Dan yang lebih penting iaitu pada 15 Mac ini China sudah secara menyeluruh memulihkan perkhidmatan visa di berbagai agensi atau kedutaan besar di seluruh negara, iaitu semua orang asing boleh masuk ke China tanpa ada apa halangan lagi. Dan ini memang akan, saya rasa, banyak merangsang lagi lah pelancong datang ke China. Dan kalau pelancong China mahu melawat ke luar negara, kami pun juga ada itu berita yang cukup menggembirakan, iaitu dulu kita tahu kalau kumpulan pertama China sudah mengizinkan 20 negara yang menjadi destinasi pelancongan rombongan pelancong kumpulan pertama. Tapi juga pada bulan ini iaitu 15 Mac lalu sudah tambah 40 buah negara lagi yang menjadi destinasi tu rombongan pelancong dari China. Dan pada masa yang sama kita lihat sejak bulan Mac ini berapa negara macam Jepun atau berapa negara-negara Eropah mereka turut membatalkan atau melonggarkan itu sekatan terhadap pelancong dari China. Dan kalau Australia, Amerika Syarikat dan macam Korea Selatan, mereka turut membatalkan macam permintaan iaitu perlu ada keputusan negatif sebelum berlepas ke sana. Jadi saya rasa ini secara tidak langsung sudah mencerminkan iaitu dulu kalau di China memang amat berkesan dan berbagai jangkaan dari pihak barat. Dulu mereka jangka setelah China membuka kesempatan akan tercetus wabak yang lebih besar dan membawa berbagai varian baru ke seluruh dunia. Ini sama sekali tidak pernah berlaku hingga sekarang. Mereka sendiri pun sudah membatalkan langkah-langkah tersebut. Tapi pada masa sama kita boleh melihat berbagai negara-negara di Asia Tenggara, termasuk Malaysia, Thailand, Indonesia, mereka yang langsung tak ada apa, boleh dikatakan tak ada apa kawalan yang ketat terhadap pelancong dari China. Sebenarnya dalam 2 bulan ini sudah mendapat faedah yang besar. Dan kita tengok ada satu itu statistik iaitu dalam 2 bulan ini kalau pelancong China ke Thailand sudah mencatat 230 juta orang. Dan kalau berdasarkan satu penyelidikan dari pihak Kemboja, dan ada pakar ekonomi mereka mendedahkan iaitu kalau perbelanjaan setiap pelancong dari China mencatat lebih 2 kali ganda berbanding dengan seorang pelancong dari Eropah. Jadi saya rasa ini semuanya sudah akan amat merangsang bagi bukan hanya sektor pelancongan dan juga ekonomi di berbagai negara-negara Asia Tenggara. Dan seperti ikutan kita tahu kalau semakin banyak rombongan boleh melawat ke lebih banyak negara yang lain, saya rasa ini akan pelancongan atau di seluruh dunia akan mendapat satu bencana yang baru. Dan bagi orang Cina, kita pun boleh memelihatkan ada satu trend yang baru, iaitu kita mungkin sekarang pergi ke luar negara tak begitu banyak membeli belah, tapi yang kita sekarang lebih mahu menikmati macam hotel atau penerbangan yang lebih seronok, yang lebih mewah. Dan ini juga akan menjadi satu, saya rasa, bencana yang baru bagi ekonomi tempatan, khususnya sektor pelancongan tempatan.
Encik Zaidi, berdasarkan apa yang dikongsikan oleh Zhang Hong sebentar tadi, aliran pelancongan sepadan di China menunjukkan trend yang cukup baik, peningkatan 100% ya Zhang Hong. Dan tadi Zhang Hong pun ada kongsikan kalau melihat kepada pelancongan pelancong China ke Thailand tadi, kalau tak salah saya jumlahnya 230 juta ya Zhang Hong. Tapi tidak disebut tentang Malaysia, tapi kalau boleh saya nak tanyakan soalan ini kepada Encik Uzaidi. Kita tahu pelancong-pelancong Cina, segmen pelancong-pelancong Cina begitu besar impak dan juga signifikannya kepada sektor pelancongan di Malaysia, dan kita tahu sepanjang lebih pada tempoh 3 tahun yang lepas akibat impak pandemik COVID-19, kehilangan besar daripada sudut hasil daripada sektor pelancongan itu cukup terasa. Jadi apa impaknya kepada sektor pelancongan negara secara khususnya, Encik Zaidi? Ya, Encik Fauzi, sebenarnya pelancong Cina daripada China adalah sangat penting bagi kita di Malaysia ni. Sangat-sangat penting. Saya nak kena emphasizekan sangat penting di mana pelancong Cina daripada China berbelanja lebih besar, apa yang Zihong kata begitu betul, berbelanja lebih besar daripada pelancong-pelancong daripada negara lain. Jadi kita harus memikirkan bagaimana nak menyenangkan, menyediakan kemudahan-kemudahan untuk pelancong daripada China. Dan antara satu elemen yang penting adalah visa on arrival. Kami tadi bersama dengan Menteri ingin mengatakan kita harus tekankan visa on arrival dengan lebih mudah. Sekarang ni visa on arrival terpaksa menggunakan negara ketiga, negara Singapura, negara Indonesia, negara Thailand dengan Brunei. Tapi apa kata kalau kita dapat memberi kemudahan direct, jadi mereka datang ke Malaysia dan terus boleh memberi memohon visa on arrival, dan juga menyenangkan pelancong-pelancong daripada Singapura, China daripada Singapura, yang mana kita kena fikirkan kemudahan pelancong China yang mendarat di Changi Airport, di Singapura Airport. Saya rasa penerbangan daripada China ke Singapura lebih banyak. Jadi kita harus memikirkan bagaimana memudahkan pelancong daripada China yang tiba di Singapura untuk kita melancong di Malaysia. Tapi apabila kita hanya mengharapkan second link ataupun jembatan yang kedua yang tidak mencukupi kemudahan-kemudahan itu, ini akan memberi satu kesulitan atau kesusahan untuk pelancong-pelancong daripada China. Jadi sebenarnya apa yang kita harapkan, kita nak menyenangkan pelancong daripada China, dan apabila kita memberitahu kita ni membuka tangan dengan luas untuk menerima pelancong dari China, saya harap rakyat Malaysia janganlah beremosi, janganlah katakan pelancong China ni bawa penyakit. Sebenarnya apabila KKM, Kementerian Kesihatan, telah memberitahu yang bahawa statistik mengatakan tidak ada kenaikan kes-kes COVID daripada China. Ini ada satu fakta yang harus kita terima. Dengan itu kita harus menerima pelancong daripada China dengan tangan yang terbuka. Fauzi. Cik Zaidi, kalau boleh saya nak bawakan diskusi ini, kita nak kaitkan dengan apa yang dimaklumkan oleh Menteri Pelancongan Seni dan Budaya yang mana mengatakan kerajaan akan melaksanakan segitiga pertumbuhan Indonesia, Malaysia, Thailand ataupun disebut sebagai IMTGT Familiarisation Trip pada tahun ini untuk memperkasakan sektor pelancongan, antara lain bagi memperkenal dan juga mempromosikan produk-produk pelancongan yang terdapat di Malaysia, Indonesia dan juga Thailand. Tadi disebutkan oleh Zhang Hong betapa signifikannya sektor pelancongan China dan juga Thailand. Tadi juga disebutkan oleh Cik Uzaidi betapa pentingnya China dan juga Singapura, hubungan sektor pelancongan itu. Dengan adanya pertumbuhan dan juga pelaksanaan IMTGT ini, segitiga pertumbuhan Indonesia, Malaysia, Thailand ini, apakah signifikannya terhadap sektor pelancongan negara dan juga bagaimana boleh kita hubung kaitkan dengan nak meraih peluang ataupun perbelanjaan pelancong-pelancong daripada China secara khususnya? Saya rasa Fauzi, platform IMGT ni sangat penting bagi kita untuk menyenangkan pelancong datang daripada Malaysia ke Indonesia ke Thailand. Apa yang telah dilakukan di negara Eropah, Kesatuan Eropah, di mana mereka masuk ke Eropah, satu negara, dan mereka akan boleh pergi ke mana-mana negara Eropah. Ini akan menyenangkan pelancong-pelancong melancong dan melawat ke mana-mana negara yang terdiri daripada IMGT. Dan kita juga harus tengok kita kekurangan kemudahan penerbangan. Jadi kita harus bekerjasama dengan pihak Indonesia, pihak Thailand terutamanya, untuk kita menerima pelancong melalui Thailand. Ini satu perkara yang penting supaya kita boleh bekerjasama dan kita tak boleh kerja dengan izin in silo ataupun seorang-seorang saja. Kita kena bekerjasama setiap negara perantauan, negara ASEAN. Yang penting untuk kita menerima pelancong melalui negara-negara tersebut. Tapi harus difikirkan bahawa kita jangan lebih pada birokrasi.
apabila mereka datang ke Singapura atau mereka datang ke Indonesia, mereka mengenakan ketat saringan yang ketat. Jadi ini antara kenapa mereka tidak akan datang ke Malaysia kerana sebabkan kesusahan mereka nak datang ke Malaysia untuk melancong. Zhang Hong, sengaja untuk saya tanyakan soalan ini kepada Zhang Hong. Saya tahu dah banyak kali dah saya tanya apa yang memikat hati Zhang Hong sebagai seorang pelancong daripada China terhadap sektor pelancongan Malaysia. Antaranya adalah berkaitan dengan makanan. Zhang Hong sangat suka tentang durian. Tapi kalau melihat kepada Malaysia, Indonesia dengan Thailand ni, dia tak jauh beza antara sejarah budaya dan juga mungkin sedikit dari perbezaan dari segi bahasa. Kalaulah nanti jika ada kesempatan untuk Zhang Hong untuk melawati antara Malaysia, Indonesia dan juga Thailand, apa yang menjadi fokus untuk Zhang Hong secara peribadinya? Ya, sebenarnya saya rasa banyak pelancong Cina sekarang sudah membuat satu pilihan. Khususnya kita lihat, memanglah sekarang kita lihat ramai orang pergi ke Thailand. Kerana memang kalau dulu Thailand yang buat pertama boleh dikatakan membuka pintu untuk menyambut itu pelancong dari China. Tapi kita tahu seiring dengan itu adanya pandemik yang berlarutan 3 tahun ini sebenarnya membawa impak yang besar kepada sektor pelancongan. Dan banyak macam staf atau penduduk tempatan sebenarnya sudah atau keadaan tempatan sudah berubah. Macam kali ini sekarang sudah ada pelancong yang sudah melawat ke Thailand balik. Mereka kongsi pengalaman di media sosial, katakan sebenarnya kalau melawat ke Thailand tidak sudah rasanya tak begitu sama seperti dulu lah. Kerana misalnya harga barangan menjadi juga mahal. Dan kalau orang tempatan ada, jarang-jarang juga ada yang kurang ramah lagi terhadap pelancong dari luar negara. Khususnya ada peristiwa, iaitu seorang pelancong Cina melawat ke Pulau Phuket dan di sana dia sudah menempat perkhidmatan dari agensi pelancongan tempatan dan minta ada itu pemandu datang esok hari supaya hantar dia pergi ke destinasi pelancongan, tapi pemandu atau kereta itu tidak datang. Dia minta ganti rugi, bukan ganti rugi, dia mau ambil wang balik, tapi langsung dimarahi oleh staf agensi pelancongan tempatan. Bahkan dia kena cedera dengan diserangi pisau dengan orang tempatan. Jadi ini sebenarnya menjadi satu peristiwa yang cukup hangat di media sosial di China punya. Dan ramai orang rasa, mengapa kita begitu bersedia melawat ke Thailand tapi dilayani macam ini. Tapi saya amat gembira, iaitu saya juga cari banyak berita-berita mengenai pelancong Cina ke Malaysia. Yang baru ini 2 yang menjadi tular di media sosial Cina punya adalah iaitu pertama, ada seorang pelancong pergi ke sana. Dia ketinggalan bagasinya dalam satu taksi. Dan dia amat risau dan minta bantuan dari polis. Dan polis setelah cek, dia katakan pemandu taksi ini sudah menghantar bagasi tersebut ke satu pejabat polis yang lain. Jadi ini amat menggembirakan pelancong Cina itu dan dia langsung mengungsikan pengalaman ini dalam media sosial. Dan ramai orang rasa, kalau orang Malaysia memang begitu ramah. Dan ada satu contoh yang itu pada hujung minggu ini saya baru baca dari WeChat, dari seorang kawan-kawan saya. Dia kongsikan ada berapa orang Cina melawat ke Malaysia dan setelah balik, dia tiba di KLIA kedua baru menyadari sebenarnya penerbangan berlepas dari KLIA, bukan KLIA kedua. Jadi dia tak tahu bagaimana boleh transit. Ketika itu mereka menemui 2 polis di lapangan terbang. Kedua-dua polis itu langsung membawa bagasi yang cukup berat mereka, hantar mereka ke ERL supaya mereka boleh menaik tram pergi ke KLIA. Dan setelah tiba di KLIA, ketika itu pegawai custom sudah memahami punca mereka mengapa kelewatan, langsung membuka laluan yang khas untuk mereka. Dan kalau ketika mereka sudah lalu di custom, untuk tunggu shuttle bus untuk pergi ke kapal terbang, dan kalau para itu juru terbang dan pramugari yang bertunggu di sana pun mempersiapkan mereka naik bas dulu, supaya akhirnya mereka sempat menaiki pesawat terbang mereka balik ke China. Dan semua pengalaman ini yang cukup manis sudah dikongsikan oleh mereka dalam media sosial. Dan media sosial kita tahu sekarang amat membantu untuk menyebarkannya menjadi satu tular. Dan ini akan secara langsung
memberi pengaruh kepada pelancong mereka yang masih merancang memilih destinasi pelancongan mereka. Jadi oleh itu saya rasa bukan hanya satu, saya rasa lebih ramai orang nanti akan memilih Malaysia menjadi destinasi pelancongan mereka yang pertama ke luar negara. Ini sesuatu yang menarik Encik Zaidi apabila Zhang Hong berkongsi selain pada kita melihat kepada trend dan juga bagaimana turun naiknya pertumbuhan dan juga pengembangan sektor pelancongan antara Malaysia, China dan di peringkat serantau ini. Perlu juga untuk kita melihat tentang bagaimana untuk melindungi kepentingan dan juga pengalaman pelancong-pelancong apabila kita bercakap tentang ekosistem ini. Mungkin pada waktu ini, tadi pun pada awal tadi Encik Zaidi ada mengatakan cabaran yang paling besar selepas ini adalah bukan berkaitan dengan jumlah pengunjung ataupun pelancong, tetapi cabarannya terletak kepada hospitality, kemudahan-kemudahan yang kita tawarkan kepada pelancong-pelancong daripada sudut untuk melindungi kepentingan pengguna ataupun pelancong itu sendiri, di mana dan bagaimana ia perlu dilakukan, Cik Zaidi. Ya, Fauzi, saya sangat setuju apa yang peranan pendapat daripada Zhang Hong mengenai pasal hospitality. Malaysia Hospitality, itu sebab dia MH, Malaysia Hospitality, sangat penting. Kita ni truly Asia, komuniti yang truly Asia, di mana kita sangat memberi tekanan kepada pelancong, kemudahan pelancong. Kadang kita tanya dah makan ke belum, dah pergi sini ke tempat. Jadi kita sangat friendly. Jadi saya harap perkara ini ataupun tabiat ni kita teruskan. Tapi juga kita kena fikirkan jangan ada yang mengambil kesempatan terutama di tempat-tempat kawasan-kawasan yang tertentu, kawasan-kawasan pelancong, di mana dulu kita terima lebih banyak rompakan ataupun hijack ataupun pickpocket dengan tu. Jadi kita harus pihak-pihak polis, pihak-pihak berkuasa harus memikirkan keselamatan. Dan saya baru balik daripada Berlin. Di sana amat besar, topik yang amat besar adalah sustainable tourism, di mana semua kena bertanggungjawab untuk memberi pulangan yang baik kepada alam sekitar. Tak kira lah sama ada komuniti itu dapat pendapatan ataupun green ataupun hutan tu masih lagi disimpan, tidak ditebang, dan juga kemudahan-kemudahan atau bisnes untuk pelancong-pelancong harus diadakan di tempat-tempat setempat komuniti supaya komuniti dapat mendapatkan pendapatan yang bagus, bukan hanya orang luar saja yang dapat pendapatan. Jadi ini satu konsep yang bagus di mana responsibility, everybody must take the responsibility to make sure our industry to grow better, to grow faster. Ini satu konsep yang bagus. Saya harap semua komuniti, terutama sekali pihak kementerian luar bandar, kementerian pengangkutan, kementerian itu boleh bekerjasama dengan pihak kami untuk menjaga sustainable tourism ni, Fauzi. Okey, baik, yang terakhir sekali, lebih kurang dalam 2 minit akhir ini, mungkin Zhang Hong boleh kongsikan apa pendekatan yang diambil oleh pemerintah China, khususnya tadi dikongsikan oleh Zhang Hong pengalaman yang cukup berbeza apabila pelancong-pelancong China melakukan ataupun melakukan ziarah ataupun berlancong di negara-negara luar. Tetapi untuk pemerintah di sana, apa yang mereka lakukan untuk melindungi kepentingan pelancong-pelancong di China sendiri secara khususnya? Ya, saya rasa kalau sekarang boleh dikatakan kalau pelancong macam pergi ke Eropah atau Amerika Syarikat, kita sekarang menghadapi sedikit itu diskriminasi terhadap semua perantau atau keturunan dari Asia. Tapi saya rasa kalau pergi ke Asia Tenggara tak ada masalah ini, dan biasanya pelancongan atau pengalaman pelancong Cina ke Asia Tenggara adalah cukup seronok, dan khususnya saya satu pun menyaksikan kerajaan Malaysia sebenarnya membuat banyak usaha untuk menyediakan pelancongan yang lebih seronok kepada pelancong dari China, termasuk menempatkan staf yang boleh bertutur bahasa Mandarin di lapangan terbang untuk menyediakan bantuan kepada pelancong dari China. Dan satu lagi, saya sudah juga memberi tumpuan kepada apa yang menjadi topik yang hangat, iaitu sama ada membatalkan itu perbelanjaan dalam agenda pelancongan di Malaysia. Saya rasa ini sebenarnya juga ada macam masalah ini di China punya, tapi saya rasa jangan ada itu perbelanjaan yang paksaan sahaja. Dan kalau menyediakan tempat yang disediakan banyak macam makanan khas tempatan untuk memudahkan pelancongan, ini tak ada masalah. Dan di China juga dalam sektor pelancong ini juga ada tempat macam ini. Dan kalau orang China mau memberi belah lebih seronok untuk memberi belah sendiri pergi ke berbagai shopping mall, saya rasa ini pun tak ada masalah. Dan kalau yang menjadi masalah itu, jangan macam pemandu pelancongan dia hanya mendapat pendapatan sahaja melalui memberi belah itu pelancong sahaja. Ini akan menjadi satu konflik antara pelancong dengan pemandu. Jadi kalau
Kalau pelancong tidak memberi belah, pemandu pelancongan dia akan menjadi marah. Ini akan menimbulkan masalah. Tapi saya rasa ini semuanya boleh ditamakan dengan cukup bagus, dan masa depan mestilah ada semakin ramai pelancong akan memilih melawat ke macam Indonesia, Malaysia dan juga Thailand juga. Dan kita tahu kalau boleh dikatakan Singapura, Malaysia, Thailand, Indonesia merupakan destinasi yang paling awal bagi pelancong ketika kita buat kali pertama keluar pintu China. Dan pada masa depan masih ada begitu ramai orang nak keluar negara untuk melihat dunia ini, dan mestilah Asia Tenggara termasuk Malaysia akan menjadi pilihan mereka. Zahong, kalau boleh saya tanyakan, kali terakhir Zahong ke Malaysia bila, dan kalau ada kesempatan ni, di mana sebenarnya lokasi atau kawasan yang Zahong nak lawati? Ya, kalau yang terakhir sudah tahun 2016 atau 17. Dan lain kali kalau pergi ke Malaysia, mestilah KL menjadi destinasi yang pertama kerana ada begitu banyak kawan-kawan di sana, termasuk Fauzi, termasuk banyak-banyak tetamu yang kita jumpa dalam Astronomy Asia ini. Dan nanti kalau berpeluang pergi ke sana, saya yakin tahun ini mesti ada peluang. Boleh kita pergi ke sana, duduk bersama-sama, minum kopi, kita boleh berbincang-bincang bawa pakai topi yang menjadi tumpuan bersama. Saya kira 7 ataupun 8 tahun yang lalu cukup berbeza kalau nak dibandingkan dengan tahun 2023. Banyak sebenarnya produk-produk ataupun tempat-tempat yang boleh saya bawakan Zahong untuk melawati di Malaysia untuk tahun ini. Terima kasih Zahong, wartawan daripada Kumpulan Media Cina CMG, dan sebentar tadi kita bersama dengan Encik Uzadi Udanis. Encik Uzadi adalah Presiden Majlis Pelancongan Malaysia MTC, yang mana kedua-dua panelis pada malam ini berkongsi idea dan juga pandangan melihat kepada pentingnya integrasi ekonomi serantau ataupun disebut sebagai melihat kepada segitiga pertumbuhan ekonomi Indonesia, Malaysia dan juga Thailand, IMTGT, dan juga disebutkan oleh Menteri Motex sendiri familiarisation trip untuk dilaksanakan tahun ini. Baik, saya kira itu saja untuk waktu ini agenda Awani Asia. Saya Fauzi Zain, kita jumpa lagi.